Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita tengok pula lita bersiri. Sebelum kita tengok lita, kita tengok dulu komponen yang ada dalam lita dan buat sedikit ulang kaji tentang simbol komponen elektrik. Ini adalah simbol untuk switch. Ini pula adalah sel kering ataupun bateri. Ini satu lah. Kalau lebih daripada satu, kita boleh sambung-sambung kat belakang dia ya. Okey, ini ada bulatan adalah voltmeter. Ini pula galvanometer dan ammeter. Yang tiga-tiga ni lebih kurang sama je. Yang beza hanya huruf dalam dia. Okey, ini pula adalah mentol, perintang. Ini adalah fuse. Okey, fuse. Dan ini lebih kurang sama seperti perintang, tapi dia ada arrow, ada anak panah. Maksudnya ini adalah perintang jenis yang boleh ubah. Kita boleh ubah rintangan dia, ya. Okey, dalam video ini kita fokus kepada lita jenis bersiri. Apa maksud lita bersiri? Lita bersiri ni komponen-komponen elektrik dia disambung secara bersebelahan. Okay. Dan dia membentuk satu laluan tunggal saja untuk arus elektrik mengalir. Tengok contoh di sini. Mentol ini dia susun bersebelahan saja dan dia one way street. Okay. Dia satu je jalan. Tak ada jalan lain. Okay. Sebelah kanan ni pun sama. Ada ammeter, ada mentol, semua bersebelahan dan dia satu jalan saja. Okay. So ini ialah lita bersiri. So, dalam lita bersiri, macam mana kita nak cari voltan, arus dan juga rintangan? Tiga perkataan yang kita sudah belajar dalam video yang sebelum ni. Okay, video hukum Ohm. Siapa yang belum tengok, tengok balik ya. Okay, so untuk arus, lita bersiri, kat mana-mana saja lita tu, arus semua sama. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ingat lagi ya, I ni adalah simbol untuk arus. Voltan pula adalah jumlah voltan yang ada di lita tu dan rintangan pun sama. So inilah senarai formula yang kita kena ingat untuk lita bersiri. Okey, dan kita juga kena ingat balik hukum Ohm. Segitiga ni. Ingat lagi tak cara nak guna segitiga ni? Siapa yang lupa, tengok balik video hukum Ohm. Okey, so semua ini adalah formula yang kita akan perlu bila kita buat kira-kira untuk lita bersiri. Jom kita tengok contoh pula. Contoh ni, tengok gambar aja. Okey. Ada yang akan bagi tahu cikgu Teo, cikgu, mana ada satu laluan, ada laluan yang lain kat luar ni. Saya tahu. Okey. So bila kita nak tentukan, nak kena pasti sama ada lita tu adalah lita bersiri ke atau selari, jangan tengok kat voltmeter. Okey, sini ada 2 voltmeter kan. Kita tak tengok kat voltmeter. Voltmeter memang selalu mesti sambung secara selari. Kita tengok kat perintang ataupun mentol saja. Okey, so kalau kita ikut yang jalan ini, kalau perintang dia jalan satu saja, tengok. Nampak? Dia satu je, dia bersebelahan. So ini adalah lita bersiri. Okey, kita ignore saja. Jangan tengok yang voltmeter, kalau tak nanti confuse ya. Okey, kita baca soalan. Dua perintang R1 dan R2 disambung secara bersiri pada satu lita seperti yang ditunjukkan kat gambaran jani lah ya. So kita nak hitungkan A, rintangan berkesan R, B, arus I dalam lita, dan C, voltan V1 dan V2. Nampak macam susah, jangan risau. Kita tengok satu persatu. Cikgu Teo akan tunjuk langkah demi langkah macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Pertama sekali, mana senarai formula kita? Kita tulis dulu. Okey, so ini adalah senarai formula kita. Arus, voltan dan juga rintangan bersama dengan segitiga ni. Lepas tu kita selesai satu persatu. Kita tengok A dulu. Okey, kita tengok A. Dia nak cari rintangan R. Okey, dalam gambar raja ada R1, R2. Kita tengok senarai formula kita. Mana satu yang kita boleh guna? Kita boleh guna formula ni.
Okey, so tulis dulu formula. R sama dengan R1 campur R2. Lita ni kita ada 2 perintang saja, jadi kita tak ada R3. Okey, kalau ada 5 perintang, kita boleh sambunglah sampai R3, 4, 5. Okey, so ikut Lita ya. Okey, lepas tu R1 ada tak? Sudah diberi. R2 pun sudah ada, isi saja. Sama dengan 2 ohm campur 2 ohm. Jawapan akhir adalah 4 ohm. Tulis kat tepi. Okey, so A jawapan dia R sama dengan 4 ohm. Jangan lupa tulis unit ohm ini ya. Okey. Seterusnya kita tengok B pula. Okey. B dia kata dia nak cari arus I dalam liter. Kita tengok balik senarai rumus kita. Okey, ada arus voltan rintangan segitiga hukum ohm. Mana satu kita boleh guna? Maybe kita boleh guna arus ni. I sama dengan I1 sama I2 sama I3. Tapi dalam liter ni dia tak bagi tahu pun I1 berapa, I2 berapa. Macam mana kita nak cari I? Oh, tak boleh kan? Okey, tak apa, kita cuba pula. Boleh tak kita guna hukum ohm? Okey, kalau ingat kita nak cari I, kita tutup I. Guna jari tutup I, yang tinggal V di atas R di bawah. Maksudnya I sama dengan V bahagi dengan R. Okey, kita ada V tak? Ada kat atas ni, 6 volt. Kita ada R tak? Ini R1, R2, mana satu nak guna? Tak boleh ya, kita nak cari R yang tak ada R1, R2. Maksudnya kita nak rintangan berkesan yang keseluruhan. Ada tak? Ada. Tadi kita dah cari dekat soalan A. So, maklumat sudah lengkap, kita boleh sambung. V sama dengan 6, R sama dengan 4. Tekan kalkulator dapat 1.5. Jangan lupa ampere. A, itu unit dia. So, tulis kat tepi. B, kita sudah jumpa jawapan. I sama dengan 1.5A. Seterusnya, kita tengok soalan C. Voltan, dia nak V1 dan V2. Sekali lagi kita rujuk kepada formula. Ada formula kedua, voltan. V sama dengan V1 campur V2 campur V3. Kita tahu V, tapi kita tak tahu V1, V2. Itulah soalan yang nak kita carikan. Oh, tak boleh, tak apa, kita cuba pula guna hukum ohm. Okey, ini cikgu nak bagi tahu. Okey, kalau V1, kita guna V1 dekat hukum ohm, semua pun kena ada 1. Okey, V1 di atas, I1 kat bawah, R1 kat bawah. Kalau kita nak cari, katakan soalan A dan B ni, dia tak ada 1, 2, 3 kat tepi ni, tak payah. Okey, so kita nak cari V, tutup V, kita dapat I kali R. So, macam Cikgu Teo kata tadi, sebab kita nak cari V1, so sama dengan I1 kali R1. 1 ini kena ada, kena ikut, bagi dia satu set. Okey, tapi kalau kamu tengok balik formula di sini, tengok sebelah kanan atas ya, untuk arus I1 sama dengan I. Sebab dalam liter ini kita tak tahu I1, kita tak tahu I2. Tapi kita sudah cari I dekat soalan B tadi, 1.5 ampere. So kita boleh guna I sebab memang dia sama, ikut rumus ini. Okey, so kita boleh tulis sama dengan I kali R1. Okey, so untuk liter bersiri, I itu special. I1 ke I ke, ada 1 ke tak ada 1, sama je. Okey, so I itu 1.5 kita dah cari tadi, dan R1 kita boleh dapat daripada gambar raja ni, 2 ohm. So kita isi tempat kosong, tekan kalkulator dapat jawapan 3 volt. Okey, V2 cari dengan kaedah yang sama. Okey, sama dengan I kali dengan R2. I sama. Okey, nombor dia R2 pun sama, sebab R2 pun 2 ohm, jadi jawapan sama, 3 volt. So, tulis kat tepi jawapan akhir, V1 sama dengan 3 volt dan V2 sama dengan 3 volt juga. Okey, boleh faham? Jadi, kita tengok liter bersiri ini, dia bagus ke tak bagus? Sebenarnya dia ada kelebihan dan dia ada juga kekurangan. Apakah kelebihan dia? Okey,
Dalam lita bersiri ini, seperti kita bincang tadi, arus dia adalah sama sepanjang lita tu. Jadi setiap komponen dalam lita tu menerima kuantiti arus yang sama. Itu kelebihan dia. Yang kedua, satu je switch diperlukan. Nampak switch ni di atas ni. Okey, switch ini bila kita on saja, semua 3 mentor ini akan bernyala. Okey, so satu switch saja diperlukan sebab dia memang satu jalan saja. Okey, dan penambahan voltan, kalau kita tambah bateri di sini, dia akan memberi arus yang lebih banyak dan lebih besar. Okey, maksudnya mentor akan semakin cerah lah. Okey, tapi apa kekurangan dia? Kalau salah satu rosak. Okey, kalau mentor kat tengah-tengah ni rosak, arus ini bila kita on switch, arus ini dia tak boleh lompat. Sebab dia satu jalan saja, maksudnya semua 3 mentor ni tak nyala dah. Satu je rosak, semua tak boleh berfungsi. Tak kisah mana satu yang rosak. Walaupun yang rosak tu mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri, mungkin yang tengah-tengah, yang lain tak akan menyala kalau ada salah satu yang rosak. Okey. Kalau kita pasang lebih banyak alat elektrik, lebih banyak komponen, okey, dia akan menyebabkan rintangan semakin bertambah dan arus akan berkurang. Okey, kalau kita tambah lagi 4-5 mentor ke-4 ke-5 di sini, okey, rintangan akan semakin banyak sebab kalau ikut rumus, rintangan adalah hasil jumlah semua perintang yang ada di sana. Okey, jadi kalau rintangan bertambah, maksudnya mentor semakin malap lah, dia tak secerah. Okey, setiap alat elektrik tak boleh dipadam secara berasingan. Katakan ini mentor pertama, kedua, ketiga. Awak duduk dekat di bawah mentor ketiga. Awak nak buka saja mentor ketiga, tak boleh. Tekan saja switch, semua 3 buka. Nak tutup yang salah satu tak boleh sebab dia hanya ada satu switch. So itu kekurangan dia. Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.